Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami keimanan, kesihatan dan peluang untuk berkumpul pada malam ini. Dan insya-Allah selepas ini kita akan menghidupkan malam-malam Ramadan seperti mana kita telah menghidupkan malam-malam Ramadan sebelum ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam Al-Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan setiap daripada kita tergolong daripada golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keampunan, di mana kita menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tazkirah ringkas yang akan saya sampaikan yang diberikan kepada saya, tajuknya iaitu kesan solat pada perkembangan kanak-kanak. Jadi insya-Allah saya akan summarizekan kepada 3 important points lah. Yang pertama sekali adalah dengan kita mengajarkan anak-anak kita solat, dia akan mengukuhkan akidah Islamiyah. Ini penting sejak dari awal usia lagi. Di mana kita sering dengar baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, marru auladakum bis-salah wa hum abna' 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. Umur yang diajarkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita solat adalah 7 tahun. Jadi kalau mereka tidak solat, umur mereka 10 tahun, kita dah boleh pukul dengan pukulan yang tidak mencederakan. Jadi apakah hikmah di sebalik umur yang ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Antara hikmahnya adalah anak-anak ni sebenarnya dia akan ikut tingkah laku ibu bapanya. Jadi ia kembali kepada peranan ibu bapa, bagaimana kita mendidik anak-anak kita mula daripada rumah lagi. Okey, insya-Allah bagi mereka yang ada anak-anak kecil di rumah, saya percaya dan saya jamin kalaulah kita menghidupkan suasana solat di rumah, anak-anak seawal umur 1 tahun baru belajar jalan tu, dia dah mencontohi ibu bapanya untuk saling bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa dia sujud, dia pun ikut sujud. Ini adalah keindahan suasana yang kita hidupkan awal dari rumah. Jadi sebelum sampai usia 7 tahun tu, sebenarnya dia adalah amanah ibu bapa untuk nak mendidik anak-anak dengan akidah Islamiyah yang sebenar. Sebagai contoh, kalau kita mempelajari psikologi kanak-kanak, mereka yang umur sebelum 7 tahun, contohnya 4-5 tahun dan sebagainya, mereka lebih senang dengan perkara yang dia boleh rasa, censorship, benda-benda yang dia boleh sense, dan juga imagination. Jadi kalau kita tak membuahkan akidah yang sebenar kepada anak-anak ini, mungkin mereka tidak dapat memahami akidah yang sebenar. Sebagai contoh, kalau kita nak mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapakah Tuhan yang berhak disembah? Siapakah Tuhan yang Al-Khaliq yang menciptakan? Siapakah Tuhan yang Al-Musawwir yang membinakan segalanya? Okey, kita boleh terangkan kepada mereka daripada ciptaan-ciptaan Allah seperti apa? Langit, bumi, bintang dan sebagainya. Seawal itu, kita dah boleh ceritakan kepada mereka siapakah Tuhan Al-Khaliq. Okey, tambahan pula, kita boleh kaitkan dengan perkara-perkara yang logik seperti angin, yang di mana kita tak dapat melihatnya tapi kita dapat merasakannya. Perasaan cinta, di mana kita tak dapat melihat tapi kita merasakan cinta tu. Begitulah kita dapat kaitkan dengan Allah dan juga benda-benda gaib yang lain. Seperti syurga, neraka,
Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang dan sebagainya. Okey, di situlah didapat kaitkan dengan akidah yang sebenar melalui kita mengajarkan kepada mereka akidah yang sebenar. Dan justru itu insya-Allah apabila mereka menyampai usia 7 tahun tu, mereka akan mendirikan salat tanpa kita memaksa mereka, akan tetapi mereka akan menunaikan salat dengan mereka sendiri nak melakukannya. Pasal mereka dapat merasakan akidah yang sebenar itu insya-Allah. Okey, jadi kalau kita lihat bagaimana sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat, seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, Muadz bin Jabal, Mus'ab bin Umair radhiyallahu alaihim. Bagaimana mereka menjadi sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat. Dia kerana mentor dia adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan akidah yang kukuh daripada awal usia mereka. Cuba kita kaitkan bagaimana seorang sahabat yang dinamakan sebagai Abdullah ibn Abbas, beliau menceritakan kepada kita yang tercatat dalam Sunan Tirmizi, di mana hadisnya berbunyi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan. Ini adalah Abdullah bin Abbas, dia menceritakan pada satu ketika aku sedang menunggang kenderaan di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala faqala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, wahai pemuda, inni uallimuka kalimatin. Okey, Abdullah bin Abbas ni dia di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai pemuda, aku ingin mengajarkan kamu sesuatu perkara. Nabi mengatakan, ihfazillaha yahfazuk. Kau jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Kau jagalah Allah, maka kau akan dapati bahawa seumpamanya Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau inginkan sesuatu, maka mintalah Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Okey, baginda mengatakan, ketahuilah kalau seluruh umat manusia bergabung untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya kamu tidak akan mendapat manfaatnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sebaliknya, kalaulah seluruh umat manusia bergabung untuk nak memudaratkan kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan kemudaratan itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maka penah telah diangkat dan lembaran telah kering. Masya-Allah. Beginilah bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat yang muda tu dengan tarbiyah Islamiah sejak awal usia mereka lagi, masya-Allah. Yang kedua adalah dengan kita mengajarkan anak-anak kita solat, dia akan menubuhkan perhubungan bersama Tuhan. This relationship between hamba dengan Tuhan is very important, especially dalam kita punya kehidupan seharian kita hadapi hari ini. Di mana kalau kita perhatikan, kadang-kala ibu bapa sering bekerja dan masa yang diluangkan dengan anak-anak tu amat sedikit. Jadi itulah masanya untuk kita mengingatkan anak-anak kita dengan taqwa Allah. Itulah masanya untuk kita mengingatkan anak-anak kita untuk solat. Untuk adakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Apabila kita sibuk bekerja nanti, mereka akan ingat Allah dalam segala sesuatu mereka melakukan. Tanpa kita nak kena check on them lagi. Masya Allah. Inilah kesan apabila kita mendidik anak-anak kita dengan solat sejak daripada awal usia lagi. Jadi, dalam setiap sesuatu yang mereka hadapi, contohnya mereka dalam keadaan kesusahan dan sebagainya, perkara pertama yang akan dilakukan oleh mereka adalah untuk meminta
Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dah tak perlu nak sibuk meminta bantuan dengan manusia lagi. Maksudnya perkara pertama dia akan angkat tangan dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, barulah dia akan melakukan sesuatu untuk menghadapi masalahnya. Mereka akan belajar untuk prioritize masanya untuk solat. Okey, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan harian kita, sekolah dan sebagainya, kita akan tetap letakkan masa untuk solat, dan anak-anak kita ni akan menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Apabila mereka diberikan kepintaran, kejayaan, keuangan, mereka akan tahu bahawa ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka akan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, poin saya yang ketiga adalah dengan kita mendidik anak kita, mengajar mereka untuk mendirikan salat, dia akan memberikan definasi kejayaan yang sebenar. Di mana kadang-kala kita telah mengajarkan anak-anak kita a different definition of success. Di mana kita mengajarkan kepada mereka untuk nak mendapatkan duit yang banyak, kenderaan yang mewah, rumah yang besar dan sebagainya. Akan tetapi elemen yang paling penting kita terlupa untuk nak mengajarkan mereka, iaitu untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi dari definisi ini, kejayaan yang sebenar yang kita dapat mengajarkan kepada anak-anak kita adalah setiap perkara yang kita lakukan, kalaulah ia mendapatkan keredaan Allah, maka itulah kejayaan yang sebenar. Kalaulah kita mati satu hari nanti, kita dapat selamatkan daripada azab api neraka dan masukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kejayaan yang sebenar. Setiap kali muazzin meluangkan azan hayya 'alal falah, mereka terus berdiri untuk menunaikan salat, maka mereka telah menuju ke kejayaan yang sebenar. Jadi ini semua kembali kepada siapa? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab ini semua kembali kepada ketua keluarga sebenarnya. Peranan yang kita perlu main adalah sebagai ketua keluarga adalah untuk mendidik mereka untuk mendirikan solat, supaya insya-Allah ahli keluarga kita, anak-anak kita akan diselamatkan daripada azab api neraka, dan mudah-mudahan setiap daripada kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan insya-Allah inilah tazkirah yang ringkas yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.